ialah ada dua jenis garisan. Okey, ada dua jenis garisan. Garisan yang pertama ialah garisan putus-putus. Okey, garisan putus-putus sama dengan garis yang tebal begini. Okey, so dua jenis garisan ini mempunyai maksud yang berlainan. Garisan putus-putus ini hanya digunakan untuk simbol yang lebih besar atau yang lebih kecil. Garisan ini, yang garisan tebal ini, okay, digunakan untuk yang lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Okay, so untuk ini, kamu kena lihat simbolnya. Okey, kalau simbol yang di bawah Anda sama dengan gunakan garis tebal. Okey, sebenarnya ini kamu sudah belajar matematik form 4. Okey, yang ketaksamaan linear. Jadi, ada kaitan dengan bab linear programming. Okey, sebelum teacher mula, okey, kita warming up dulu untuk bab ini. Okey, so lihat yang A, bahagian A muka surat yang 144. Okey, so untuk ini ketaksamaannya dia mesti Y. Y sebagai subjek. Lepas itu barulah simbol sama ada simbol lebih besar kah, lebih kecil kah, lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan. Okey, lepas itu belakang itu S tambah 5 kah, negatif S tambah 5 kah. Yang penting tepat itu, okey, Y sebagai subjek. Okey, lihat yang A. Okey, loleka rantau yang ditarifkan oleh setiap ketaksamaan ini. Okey, lihat soalan 1. S tambah 2Y lebih besar 5. Apa yang kamu perlu buat? Sila kasih susun dulu. Apa maksudnya susun? Susun maksudnya saya mau ini dia sendiri di sebelah kiri. Yang ini pula kasih pindah dulu. Okey, so 2Y lebih besar negatif S tambah 5. Barulah kamu lihat apa yang dia mau lebih besar. Cara membaca ialah kamu baca bahagian yang Y. Lepas itu barulah baca yang simbolnya. Maksudnya 2Y lebih besar. Okey, kalau lebih besar, dia di bahagian atas. Okey, sudah ingat kembali? Inilah R. Okey, untuk soalan 2 pun sama juga. Inilah dia punya soalan asal. 1 tambah X tolak 3Y lebih besar, lebih kecil sama dengan 0. Okey, jadi seperti mana yang teacher cakap, mesti Y sebagai subjek. Ini dia gabungan. Jadi apa yang kamu perlu buat? Untuk ini, dia sudah tolong kamu susun. Macam mana boleh 3Y-nya di sebelah kanan? Ini dia kasih pindah. Sebab itu 3Y lebih besar sama dengan 1 tambah X. Okay? Kenapa teacher sebut lebih besar? Bukan lebih kecil meh? So, cara membaca ialah, teacher sudah cakap, cara membaca ialah dari Y. Kamu lihat dari Y. Lihat dari Y. Ataupun baca dari Y. 3Y. Kalau lihat dari Y, ini maksudnya lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. So, kalau 3Y lebih besar sama dengan, kalau lebih besar, okay, so mana dia punya lolekan? Bahagian 1 kah ataupun bahagian 2? Sukri. Mana bahagiannya? 1 kah 2? Sukri? 1. Okey, bahagian 1.
Sebab teacher sudah cakap, teacher sudah sebut tadi, 3Y lebih besar. Kita lihat ataupun baca dari bahagian ini. Jadi 3Y lebih besar. Jadi kalau lebih besar, sini. Okay, so inilah bahagian R. Okay ya. So ini adalah bahagian A. Lihat kepada bahagian B. Okay, ini tak ada masalah. Ini yang satu kertas samaan minta kamu lolek. Okay. Macam mana kalau dia bagi koordinat sahaja, tidak ada kertas samaan diberikan. Lihat ini. Okay, dia sudah bagi koordinat. Okay, tapi kamu kena cari dia punya kesamaan ataupun persamaan. Kena cari persamaan dulu, barulah kita cari dia punya kesamaan. Okay, persamaan garis lurus kamu sudah tahu Y sama dengan MS tambah C. Kesamaan cuma kita letak simbol sama ada lebih besarkah, lebih kecilkah, lebih besar sama dengankah ataupun lebih kecil sama dengan. Okay, tapi bergantung kepada jenis garis lurus yang dilukiskan. Okay, so untuk soalan ini, kalau begini macam mana? Sudah belajar kan Max? Maya, kalau begini macam mana? Dia bagi dua koordinat. Apa yang perlu buat dulu? Maya? Dia ada Maya. Loh? Kalau soalan satu macam mana? Macam mana kita mau membentukkan persamaan dulu? Cari kecerunan. Okey, cari kecerunan dulu. Kan dia sudah bagi dua koordinat. Ini sama seperti yang maths modern yang kamu belajar. Okey. So, untuk ini, kamu gunakan koordinat cari kecerunan. Tahu kecerunan kan? Okey. Jadi, kamu kasih masuk dalam formula kecerunan. Okay, Y2 tolak Y1. Okay. Bahagi dengan S2 tolak S1. Nanti masuklah. Mana satu kamu mau dulu? Teacher mula dengan ini. Ini S2 Y2. Ini S1 Y1. Ataupun kalau kamu mau ini S2 Y2. Ini S1 Y1 pun boleh. Yang penting kamu jangan terbalikkan formula. Itu saja. Okay. Lepas itu negatif 2 tolak 5. 4 tolak negatif 4. So, adalah negatif 7/8. Selepas cari kecerunan, mau persamaan kan? Persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MS tambah C. Nanti masuk kecerunan. Mau C kan? Apa itu C? Setiap kali teacher sudah cakap C itu ialah pindasan. Di sini ada dia bagi pindasan? Tiada kan? Jadi kita ambil salah satu koordinat yang diberi dalam persamaan. Kita carikan dia punya C. Teacher ambil 4 negatif 2. Nanti masuklah. 4 tambah dengan C negatif 2 sama dengan negatif 7/2 tambah C. Jadi C-nya adalah negatif 2 tambah 7/2. Jadi C-nya adalah 3/2. Kan? Okay, sudah cari C, masuk balik kepada persamaan. Ini dia. Ini baru cari persamaan. Dan seterusnya nyatakan kesamaan. Apa kesamaannya? Kamu tengok dia punya garisannya. Garisan yang macam mana? Garisan tebalkah ataupun yang garisan putus-putus? Kamu tengok kamu punya buku kerja. Ini garisan tebal kan? Okey, garisan tebal sama ada lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Kamu tengok lolekannya. Dia punya lolekan di bawah. Mana satu? Pilih. Mana satu? Jom. Mana satu simbolnya? Sesuai untuk lolekan kawasannya di situ.
2. Okey, 2. Okey, dia lebih kecil kan di bawah. Jadi kita pakai ini. Cuma yang sama dengan itu kita tukar dengan lebih kecil sama dengan. Itu saja. Kan? Nah. Boleh ya? Sudah ingat kembali kan? Max Modern. Okey, ini dia bagi 2 koordinat. Okey, sekarang lihat yang kedua. Kalau yang kedua, dia hanya garisan putus-putus. Tengok ni, ini garisan jenis apa? Putus-putus. Jadi garisan putus-putus ada 2 pilihan. Sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Kan? Lepas itu, kamu tengok garisan ini dia memotong pasi Y. Kan? 4 ini adalah milik kepada Y. Jadi apa persamaannya? Persamaannya ialah Y sama dengan 4 kan? Ini kamu kena tahu persamaan macam mana cari ya. Okey, sekarang dia punya lolekannya di atas. Okey, lolekannya di atas. Mana satu? Lebih besar kan lebih kecil? Yusra? Lebih besar kan lebih kecil? Yusra? Lebih besar. Okey, lebih besar sebab dia di atas. Okey, sebab lolekannya di atas. Okey, jadi lebih besar Y, lebih besar 4. Okey ya? Jadi garisan-garisan macam gambar aja contoh ini. Teacher lukis. Ini X, ini Y. Kalau sini dia potong 5. Jadi persamaannya ialah Y sama dengan 5 ya. Nanti kita masuk ada ini nih, kamu kena lukis dia punya garisan begitu. Okey, kalau garisannya begini dipotong di pasi X. Contohlah sini 8. Apa persamaan garis ini? Persamaan bukan ketasamaan. Kita cakap persamaan. Bersamaan garis lurus ini ialah X sama dengan 8. Okey ya? Kalau tidak faham terus tanya. Okey, boleh ya ini? Okey, lihat yang di bawah. Di bawah. Ya, di bawah. Okey, yang di bawah ya, betul. Okey, lihat yang ini. Okey, lolek dan tandakan lantau R yang memuaskan kesamaan yang diberikan. Ini Max Model sudah belajar. Dia sudah bagi 3 kesamaan and then dia sudah tolong kamu lukis garis lurus. Sekarang kerja kamu ialah cari lolekan. Kan? Okey, yang pertama. Di sini ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini sudah tolong kamu lukis. Okey? Kalau yang pertama, ini yang 1 kan? Ini yang 2. Ini yang 3. Okey? Sekarang kamu tengok garis yang pertama. X tambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Ini bila kamu nampak ada Y ini bersama dengan X, sila susunkan. Hanya seputar Y di sebelah kiri saja. Dia berada di satu belah. Okey, kamu tengok ini tips. Susun semula kesamaan supaya hanya seputar Y dalam satu belah. Satu belah maksudnya sama ada sebelah kiri kah ataupun sebelah kanan. Maksudnya hanya seputar Y sahaja. Okey. So yang untuk soalan 1, okey, X tambah 2Y, dia bersama dengan X kan? Itu 2Y. Jadi apa yang kamu perlu buat? Kamu kasih susunkan. Ini pindah. Jadi 2Y lebih besar sama dengan negatif X tambah 4. Jadi di situ saya boleh baca. Baca ataupun lihat dari sebelah seputar Y. 2Y lebih besar sama dengan
lebih besar sama dengan. Maksudnya garisan yang pertama ini kalau lebih besar di atas kan? Okey. Lepas itu kita tengok yang kedua. Okey. X lebih kecil sama dengan Y. Kalau kita baca bahagian sini, kita baca X ini adalah lebih kecil. Kan? Okey, lebih kecil kalau kita baca di sebelah X. Kalau kita baca di sebelah Y, biasanya kita kena baca di bahagian Y dulu. Okey, kamu tengok yang di bahagian Y, kita baca dari Y, di sebelah Y. Ataupun lihat. Okey, Y lebih besar sama dengan. Y lebih besar sama dengan. Kita kena lihat baca di bahagian Y. Bukan kita baca dari bahagian X. Okey, faham? Jadi kita baca di bahagian Y. Y lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar, ini kan? Mana? Ini kan? Ini garisan 2 kan? Kalau lebih besar, dia di atas tuh. Nah. Okey ya? Okey. Garisan yang ketiga. X lebih besar sama dengan negatif 1. Ini dia sendiri sudahlah. Biasanya baca dari X. X lebih besar. Ini garisan ketiga. Kalau lebih besar, di sebelah sini. Okey. Jadi kamu lihat kawasan mana yang mempunyai 3 jenis warna. Jadi di sini sebenarnya kamu boleh nampak di mana? Di bahagian sini, kan? Inilah dia punya kawasan R. Yang lain tak ada kaitan sila padam. Ini padam, saya tidak mau. Buat apa mau kan? Okey? Ini sejak. Okey, jadi kita tuliskan sebagai yang mau apa tuh? Kamu tengok. R. Tandakan R. Di sini dia. Boleh? Okey kah tidak 5 carnation? Okey, teacher. So yang soalan 2 dan soalan 3 itu sila kamu buat sebagai kerja rumah. Ya, tahu sudah kan ini Maths Model sudah belajar. Okey, lihat muka surat belakangnya D. Muka surat 143. Ini pula dia bagi ketaksamaan. Dia minta kamu lukis. Okey, macam mana lukis? Okey, so keluarkan kamu punya pembaris. Lukiskan 2 pasi. Sila lukiskan kamu punya pasi. Pasi S dan pasi Y. Okey, lukis. Baik. Okey. So, sila lukis kamu punya pasi. Pasi S dan pasi Y. Okey. So, sila labelkan situ X dan Y. Ini X, ini Y. Ya. Okey. So, yang di sini kamu nampak ada 3 ketaksamaan. Kalau teacher nampak ketaksamaan, teacher kasih begini. Supaya saya boleh nampak ada 3. 1, 2, 3. Okey. 2 dan 3 sebenarnya kamu boleh cari sudah tuh. Okey, contoh. Negatif 4. Negatif X lebih besar sama dengan negatif 4. Kan? Ini dia punya soalan. Okey. So, kamu lihat di situ. Kalau ketaksamaan,
Kalau yang ini pemboleh ubah X ini sebelahnya ada negatif, ini akan ubah arahnya. Dia lebih besar kan? Jadi kita akan ubah arahnya jadi lebih kecil X 4. Ini dia. Paham ah? Oke. Jadi apakah dia punya persamaan garis lurus? Hah? Apakah dia punya persamaan garis lurus? X sama dengan 4 kan? Oke, so saya boleh lukis sudah. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi X sama dengan 4, jadi garis lurusnya memotong pasi X. Oke, apakah jenis garisan yang hendak pakai? Tengok simbol ini. Garis tebal kan? Oke, so kita ambil pembaris. Nah, kita lukiskan satu garis lurus memotong X sama dengan 4. Ini dia. Oke, selepas sudah lukis gambar raja, sila tulis. Kasih namakan. X sama dengan 4. Oke. Ini ialah ketaksamaan yang ketiga ya. Lihat kepada ketaksamaan yang kedua. Negatif Y. Negatif 2 lebih kecil sama dengan Y. Teacher baca dari sini. Sebab itu teacher sebut negatif 2 lebih kecil sama dengan Y. Okay. So, apakah dia punya persamaan garis lurus? Apakah dia punya persamaan garis lurus? Y sama dengan negatif 2. Ya kah? Negatif 2. Oke? Oke? Jadi lukislah kamu punya pasi Y. Tapi kita kasih label lah. Ini 1, ini 2, 3, 4. Ini pun sama, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, so ambil pembaris, kita potong 2 itu di pasi Y 2. Garis tebal kan dia? Dia guna garis tebal kan? Nah, ini, kau tengok simbol ini. Jadi, ini Y sama dengan 2. Oke? Lepas itu, lihat kepada ketaksamaan yang pertama. X lebih besar sama dengan 1 tolak 2Y. Oke? Kita kasih susun. Disebabkan di sini negatif, mau jadi lebih mudah, kita kasih pindah ke situ, ini pula pindah ke kanan. Oke? Negatif 2Y pindah, dia sudah jadi 2Y. Simbol ini masih tetap begitu. Negatif X tambah 1. Oke? Nah, itulah ketaksamaan yang akan kita gunakan untuk beroleh. Oke, seterusnya saya mau cari persamaan garis lurus. And then lukis garis lulusnya. Oke, persamaan garis lulusnya ialah 2Y sama dengan negatif S tambah 1. Macam mana kita mau cari dia punya garis lulusnya? Hanya 2 nilai saja kita pakai. Satu ialah kita X sama dengan 0 sama Y sama dengan 0. Itu saja, senang. Jika Y sama dengan 0, jika S sama dengan 0, kita letaklah S itu 0 lah kan? 2Y sama dengan negatif 0 tambah 1. 2Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 per 2. Oke, jadi koordinatnya ialah 0, 1 per 2. Oke, itu ialah kalau S sama dengan 0. Oke, satu lagi kalau Y sama dengan 0. Oke, jadi Y itu letak 0 lah. Jadi koordinatnya ialah 1, 0. Oke,
So, kita ambilkan dua koordinat yang kita cari, yang teacher start ini. Ebal, 0, 1 per 2 mana? Okay, katakanlah sinilah. Satu lagi, 1, 0. Okay, di situ. Okay, kita garis. Ambil pembaris, kita garis. Okay, kita kasih garis. Oke, lepas itu kita kasih namakan dia X sama dengan 1 tolak 2Y. Oke, so sekarang kita mau lolekkan. Oke, mana satu kita mau ambil? Kita sudah tukar tadi. Kertas samaan kan? Ini, yang warna merah. Kita ambil ini. Ini sama dengan ini. Oke, jadi 2Y lebih besar sama dengan. Oke, ini garisan dia kan? Kalau lebih besar, atas. Atas dia. Oke. Lepas itu, X lebih kecil sama dengan 4. Ini garisan dia kan? Lebih kecil mana? Di sebelah kiri. Ya, kita kasih panjang sedikit. Oke. Oke, seterusnya. Ini dia punya garisan mana? Ini kan? Oke. Oke, ini. Macam mana kita mau baca? Ini. Macam mana kita mau baca? Kita baca di sebelah Y ya. Baca di sebelah Y. Y lebih besar sama dengan. Oke, jangan kamu angkat itu sebagai lebih kecil. Teacher tahu kamu akan baca di sebelah situ. Salah. Baca di sebelah Y. Di tempat Y baca kamu. Y lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar di atas. Atas. Oke. Sini dia. Jadi kamu tengok kawasan mana yang ada 3 warna? Di bahagian situ. Ini dia. Kan? Di sini dia. Di sini. Kan? Oke, kita tuliskan dia sebagai R. Inilah kawasannya. Oke, jadi yang tak ada kaitan itu sila padam. Ini yang di luar-luar tuh. Kasih padam tuh, tak ada kaitan. Iya. Kasih padam. Padam pakai pemadam. Oke. Boleh? Ini baru warming up Ada soalan untuk satu? Boleh cari? Lukis? And then lolek? 5 carnation? No, Yuli? Oke, so teacher harap ini kamu pun sudah belajar matematik tingkatan 4. Oke, Cikgu Chong pun ada buat ulang kaji kan? Masa ini juga. Oke ini ya. So, soalan 2, 3 itu sila buat kerja rumah. Oke.
Kalau macam yang kesamaan yang kedua, sila baca dari di tempat Y. Okey, baca di tempat Y sebab itu Y lebih besar sama dengan. Apa-apa pun baca di tempat Y. Jangan baca di tempat nombor, jangan baca di tempat X. Kecuali kalau dia sendiri. X lebih kecil sama dengan 4, ya itu boleh diterima, baca di tempat X. Kalau dia bersama X dengan Y, baca di tempat Y. Okey ya ini. Okey. Sila lihat muka surah 149. Ini dia. Ini ada kata kuncinya ya. Mesti ingat. Kekangan dalam pernyataan matematik. Nanti kita akan masuk soalannya. Yang penting kata kunci. Di mana kata kuncinya? Tengok yang pertama. Okey, sekejap. Tidak lebih. Kata kunci tidak lebih simbol ini. Okey ya? Okey. Tidak kurang. Tidak kurang bukan kamu pakai simbol ini ya. Jadi kamu kena faham. Okey, seterusnya. Sekurang-kurangnya. Simbol ini. Kalau K kali X, KX ya. Oke, seterusnya. Selebih-lebihnya. Simbolnya adalah lebih kecil sama dengan. Oke. Oke, tengok yang ini pula. Nilai maksimum X ialah K. Bila kamu nampak maksimum, dia adalah simbol lebih kecil sama dengan. Okey. Jika nilai maksimum X ialah K, maksudnya X lebih kecil sama dengan K. Okey ya? Kalau minimum, lebih besar. Okey. Lepas itu, Y melebihi X. Sekurang-kurangnya K. Ada melebihi, ada sekurang-kurangnya. Okey, senang saja. Kamu tengok. Y melebihi. Kalau melebihi, dia tolak. Y tolak X. Okey. Sekurang-kurangnya. Kamu sudah tahu sekurang-kurangnya simbolnya ialah lebih besar sama dengan kan? Jadi lebih besar sama dengan K. Okey? Boleh ya? Kalau teacher tukar ke Y melebihi satu lagi Y berkurang kah? Ya. Y berkurang X. Okay. Melebihi Y berkurang X sekurang-kurangnya K. Okay. Jika Y berkurang X, maksudnya Y tambah X ya. Boleh? Y tambah X, kalau sekurang-kurangnya, itulah simbol K. Okey. Lihat yang terakhir. Nisbah Y kepada X. Ini. Nisbah Y kepada X maksudnya Y per X. Dia sebenarnya adalah hasil daripada Y nisbah X. Teacher sudah kasih tahu kalau nisbah, dia adalah bahagi. Jadi Y bahagi X. Adalah tidak lebih. Kalau tidak lebih, maksudnya lebih kecil sama dengan kan ini. Daripada H nisbah K. Jadi kalau ini nisbah maksudnya bahagi, jadi H bahagi dengan K. Di situ dia. Inilah dia punya kesamaan. Oke ya? So, kata kunci itu kamu kena ingat ya. Oke, kita pergi ke soalan format SPM. Sebelum itu, kita tengok ya muka surah 150. Oke, kita tengok ini dulu. Lihat soalan 1. Oke, sebuah kilang bercadang untuk membeli X unit mesin P dan Y unit mesin Q.
4 orang pekerja diperlukan untuk mengoperasi mesin P, manakala 5 orang pekerja diperlukan untuk mengoperasi mesin Q. Mesin P dan Q masing-masing mempunyai kawasan seluas 5 meter square dan 7 meter square. Kilang itu mempunyai kawasan seluas 350 meter square dan 120 orang pekerja. Harga bagi seunit mesin P dan Q masing-masing ialah RM700 dan RM1,400. Kilang itu memperuntukkan RM30,000 untuk membeli kesemua mesin. Tulis satu set kertas samaan yang memasang. Hai, pening saya baca soalan ini kan? Okey, apa yang kamu perlu buat? Sila lukiskan jadual, senang. Apakah dua jenis mesin yang dikatakan? P, Q. Okey? Sila tulislah. Okey? Biasanya kita tahu pelajar ini dia tidak suka perkataan yang panjang-panjang macam itu. Teacher kasih shortcut lah kan? Okey. Pertama, apa yang dia mau? Mesin P X unit, mesin Q Y unit. Maksudnya bilangan mesin. Okey, itu bilangan mesin kan? Bilangan mesin untuk P ialah X, bilangan mesin untuk Q ialah Y. Okey ya? Okey, lepas itu, apa itu 5 orang pekerja? Itu ialah bilangan pekerja kan? Okey, tulis. Bilangan pekerja. Berapa bilangan pekerja untuk operasi mesin P? 5 kan? 5. Berapa orang pekerja? Kejap. Sorry, terbalik. Okey. P 4. Jadi di situ 4. Terbalik. Okey. Untuk mesin Q 5. Kan? Okey. Lepas itu, apa itu 5 meter square and 7 meter square? Itu adalah kawasan seluas. Okey, maksudnya luas kawasan kan? Okey, tulis. Ini kalau P5, ini 7. Ini faham jadual ini? Faham, teacher. Faham Okey. Kita tengok yang di bawah. Okey, kita tengok yang di bawah itu. Okey, tengok yang ini. Kilang itu mempunyai kawasan seluas. Okey. Maksudnya di sini ialah jumlah kan? Okey. Kawasan itu, okey, kawasan seluas 350 m square. Maksudnya jumlah kawasan yang diperlukan untuk P dan Q ialah 350 di sini. Jumlah pekerjanya ialah 120. Okey? Boleh ya? Okey, lepas itu, ini pula. Harga bagi seunit mesin P dan Q. Harga. Harga mesin pula. Okey, harga mesin untuk P ialah 700. Harga mesin Q ialah 1,400. Jumlah yang diperlukan ialah 30,000. Faham Jadi yang di situ, dia minta kamu tuliskan satu kertas samaan. Okey, kamu tengok yang bahagian pekerja. Ini. Okey. Bilangan pekerja untuk P ialah 4. Bilangan pekerja untuk operasi mesin Q ialah 5. Jumlah pekerja yang diperlukan ialah 120. Jadi maksudnya kalau operasi mesin P ialah gunakan X kan? Kalau operasi guna mesin Q ialah Y kan? Jadi 4X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 120. Okey? Bilangan pekerja boleh tepat 120, boleh kurang, tapi tidak boleh melebihi 120. Sebab itu teacher tulis lebih kecil sama dengan. Faham?
Okey. Yang kedua, luas kawasan. Okey. Luas kawasan untuk mesin P ialah 5. Luas kawasan untuk mesin Q ialah 7. Jumlah luas kawasan ialah 350 kan? Okey. So, kalau 5X tambah 7Y, ini pula kalau 350 sama seperti yang teacher cakap, boleh tepat-tepat 350 ataupun kurang, tetapi tak boleh melebihi 350. Jadi lebih kecil sama dengan. Faham? Okey, lihat yang ketiga. Yang ketiga itu adalah harga kan? Okey. Harga untuk mesin P ialah 700. Harga untuk mesin Q ialah 1,400. Jumlah adalah 30,000. Maksudnya saya boleh gunakan 30,000 tepat-tepat untuk membeli mesin P dan mesin Q. Kan? Saya tak boleh melebihi bajet. Kalau contoh, contoh, pengetua bagi saya RM700 PCG untuk buat modul. Jadi maksudnya saya hanya bolehkan RM700 ini pergi buat. Tak boleh melebihi RM700. Kalau melebihi RM700, contohlah saya buat modul. Quotation itu katakan RM710. Tapi pengetua bagi saya 700. Maksudnya 10 ringgit itu saya kena korek saya punya dompet, bayar. Fahamkah? Jadi di situ 30,000 ringgit saya tak boleh melebihi bajet. Meski tepat-tepat 30,000. Okey? Jadi yang di situ lebih kecil sama dengan. Faham sudah? Satu? Boleh, Farauhi? Boleh, teacher. Okey ya. Okey, itu soalan 1. Lihat soalan 2. Ini 2 senang sikit sebab dia sudah pakai kengkangan. Okey, kamu tengok soalan 2. Okey, sebuah syarikat penerbitan ingin menerbitkan X unit buku rujukan dan Y unit buku latihan. Okey, so maksudnya di situ okey, maksudnya di sini kalau buku rujukan dia menggunakan X. Buku latihan dia menggunakan Y kan? Okey. So, kita lihat yang kekangan yang pertama. 1. Apakah kesamaan yang kita kena tulis? Kos penulisan mestilah selebih-lebihnya 5,000. Ada nampak kata kunci selebih-lebihnya? Okey. Kalau selebih-lebihnya, apakah dia punya tu simbolnya? Tengok muka surat 149. Kalau selebih-lebihnya, simbolnya ialah lebih kecil sama dengan kan? Okey, jadi yang pertama, S tambah Y lebih kecil sama dengan 5,000. Okey, lihat yang kedua. Kos minimum untuk percetakan ialah 2,000. Minimum. Ada nampak kata kunci minimum? Apakah simbolnya kalau minimum? Lebih besar sama dengan kan? Jadi S tambah Y lebih besar sama dengan 2,000. Okey. Kenapa teacher S tambah Y? Sebab ini mengenai dua buku ni dia cetak. Jadi S tambah Y. Takkan teacher mau S tolak Y kan? Okey. Lihat yang ketiga. Kos pengangkutan tidak melebihi. Kalau tidak melebihi, apakah simbolnya? Lebih kecil sama dengan. Jadi kos pengangkutan untuk buku rujukan dengan
buku latihan adalah lebih kecil sama dengan 1.000. Boleh ya? Oke, ini. Boleh, Chong? Oke. So, lihat muka surah 152. Nah, ini format SPM. Keluarkan kamu punya kertas graf ya. Itu kertas graf yang di sebelah itu terlalu pendek, terlalu kecil. Oke, so lihat soalan ini. Nah. Oke, so ini adalah mengenai syarikat yang menghasilkan cendera mata A dan cendera mata B. Oke, cendera mata A adalah gunakan X, cendera mata B adalah gunakan Y. Oke, so kita tulis jadual dulu. Nah, ini adalah cendera mata A. Ini adalah cendera mata B, cendera mata B. Oke, jadi dia gunakan X dan Y. Oke, lepas itu apa yang dia mau? Masa yang diambil untuk menghasilkan cendera mata A dan cendera mata B ialah 3 minit dan 2 minit. Oke, masa. 3 minit, 2 menit. Boleh ya? Oke. So, penghasilan cendera mata itu dihadkan oleh syarat-syarat berikut. Tengok ini, ada 3 kenangan. Oke, ini biasanya 3 markah. 1, yang Roman 1, Roman 2, Roman 3. Oke, betul 1, 1 markah. Kalau 3 betul, 3 markah. Oke, tapi kamu mesti berhati-hati. Oke, jika kamu punya kesamaan salah, kamu punya graf pun salah. So, hati-hati semasa menjawab. Dia senang tapak markah, tetapi dia juga senang hilang markah paling cepat. Oke, paling-paling pun 2 daripada 10 markah. Paling rendah. Oke, kalau pelajar itu dia boleh menguasai konsep linear programming, tak ada masalah dia menjawab 10 markah. Oke, so lihat yang pertama. Bilangan cendera mata B tidak melebihi 80. Tidak melebihi. Simbolnya lebih kecil sama dengan kan? Oke. Dia cakap apa? Bilangan cendera mata B. Cendera mata B pakai apa? SKY. Tengok jadual. Tuh. Y. 80. Kan? Jadi tulis yang di bawah ini Y. Boleh? Oke, lihat roman yang kedua. Bilangan cendera mata A melebihi 3 kali ganda bilangan cendera mata B sebanyak 30 unit atau kurang. Nah, oke, fahamkah soalannya? Bilangan cendera mata E. Oke, bilangan cendera mata E pakai apa? SKY. S kan? Ini. Melebihi. Seperti mana yang kita cakap, kamu kena ingat kekangan. Muka surah 149. Yang dua, yang last 2 yang terakhir itu. Oke, ini Y melebihi X. Kalau nampak melebihi, dia tolak kan? Oke, ini tolak. 3 kali ganda bilangan cendera mata B. B gunakan Y kan? Jadi tolak 3Y. Kan? Sebanyak 30 unit atau kurang. Atau kurang. Inilah. Nah. Oke, jadi tulis di bawah.
Okey. Lihat yang ketiga. Jumlah massa. Jumlah massa untuk menghasilkan cendera mata A dan cendera mata B tidak melebihi 300 minit. Tidak melebihi simbol ini kan? Okey. 300 lah. Okey, tengok di depan. Jumlah massa cendera mata A dan cendera mata B. Ini massa. Cendera mata A 3 minit kan? Cendera mata B 2 minit. Jadi 2X tambah dengan 3X tambah dengan 2Y. Nah. Faham ah? So ini 3, ini 2. Boleh? Okey ya? Okey. Sekarang saya sudah tulis. Nih. Kedua, bina dan lolek rantau R yang memuaskan semua kekangan yang diberi. Maksudnya saya kena gunakan 3 kertas samaan yang tulis ini. Saya kena lukis graf. Okey. Sebelum kita pergi ke graf, okey, kita mesti cari persamaan kan? Persamaan, lepas tu bina dia punya garis lurus di mana kan? Seperti yang tadi teacher ajar di muka surat 146 tadi. Okey. Kalau untuk ini tak ada masalah. Ini dia punya persamaannya Y sama dengan 80 kan? Okey. So, ini teacher tulis di sebelah. Okey. S tolak Y lebih kecil sama dengan 30. Okey. Jadi, ini kasih pindah. Y di depan itu ada negatif. Ini kena ubah jadi lebih besar. Kan? Okey. Lepas itu, ini negatif itu kasih buang ke sebelah sana. Ini negatif, bila buang negatif dia akan jadi positif S. Ini sudah jadi tolak 30. Okey, ini ketersamaan nanti yang kita akan tengok. Okey, lepas itu ini pula. Okey, kita cari persamaan lah. Persamaan garis lurus. Y sama dengan S tolak 30. Okey, kita gunakan X sama dengan 0. Kita cari Y. Jadi Y-nya adalah negatif 30. Okay. Ya. Ini sepatutnya ada 3 ya. Ini. Tinggal 3. Oke, 3, 3, 3. Jadi Y-nya adalah negatif 10. Oke, koordinatnya 0, negatif 10. Oke, apabila X sudah 0, saya gunakan Y sama dengan 0 lah. Oke, 3 darab 0 sama dengan S tolak 30. Jadi S sama dengan 30. Jadi koordinatnya 30, 0. Boleh? Oke. Seterusnya. Biasanya ini kena tulis di dalam kertas graf itu. Oke. Ini pula. Oke, 3S tambah 2Y lebih kecil sama dengan 300 kan? Jadi ini kasih pindah. Saya mau Y sendiri di sebelah. Oke, 2Y lebih kecil sama dengan negatif 3S tambah 300. Nanti ini ketersamaan yang kita tengok. Bukan ini sudah. Kita tengok ini sudah. Oke, apakah dia punya persamaan? Oke, jadi kita pun carilah dia punya persamaan. Oke, persamaannya ialah 2Y sama dengan negatif 3S tambah 300. Oke, X sama dengan 0. Jadi kamu letaklah
Ini negatif 30 tambah 300. Jadi Y sama dengan 300 bahagi 2, 150. Jadi koordinatnya 0, 150. Ya. Satu lagi, Y sama dengan 0. Jadi ini koordinatnya 100, 0. Boleh? Oke, kalau yang sudah tulis, keluarkan kamu punya kertas graf. Lukiskan dua pasti. Pasti S dan pasti Y. Sudah ini? Sudah? Sila bagi Sudah, teacher. responnya. Sudah. Oke, so keluarkan kamu punya kertas graf. Lukis pasti. Mana teacher punya A? Oke. Oke, teacher gunakan skala 22 pasti, gunakan skala 20. Dalam buku kerja memang ada graf, tapi kecil. Oke, teacher kasih gunakan itu kertas graf besar sedikit. Oke, gunakan 22 pasti itu guna 20. Oke, 20. Oke, kamu kena lihat kamu punya koordinat tua paling besar berapa. Oke, supaya kamu boleh adjust. Ya, ini 20, 40. Kalau yang sudah, nah, boleh label sudah nih. Lebih tidak apa, dia punya skala. Oke, ini X. Oke, yang atas itu ialah Y. Apa itu S, apa itu Y? Kamu boleh tulis di situ. Ini adalah untuk cendera mata B. Ini kasih untuk kamu fahamkan. Cendera mata E. Oke? Lepas itu, saya pun plot lah. Sekejap, mana saya punya itu. Plot dulu ya. Saya cari, mana ini. Hop. Ini. Oke. Sudah? Oke, di situ ada 3 kesamaan kan? Kita tulis dulu. Kamu plot. Siapa yang belum siap plot tuh?
Oke. 2, 3Y. Oke, teacher tulis di situ ah. Dia transfer dia punya data ke sini. Oke, sudah? Kamu punya skala, sudah plot? Oke, so yang di sini, nah ini maksudnya Y sama dengan 80 kan? Oke, jadi kamu cari mana 80 kamu. Nah, ambil pembaris, nah, kasih garis. Di sini kan dia? Nah, garis. Kasih panjang tidak apa, jangan pendek, itu saja. Oke, sudah garis. Sila kasih namakan. Ini adalah Y sama dengan 80. Oke. Lepas itu, kesamaan kedua. Oke. Nah, tadi teacher sudah cari koordinat kan? 0, negatif 10. Di sini. Nah, sebab itu teacher suka gunakan graf. Kalau gunakan graf di buku kerja, tidak tahu di mana 10 tuh. Oke. Nah, lepas itu 30 kosong. Nah, ini 30 kosong. Nah, and then kita garis. Ambil pembaris, garis. Oke, so garis. Oke. Lepas itu kasih namakan. Ini adalah 3Y sama dengan S tolak 30. Oke. Nah, satu lagi, apa lagi koordinat? 0, 150. Oke, kamu tengok di situ. Oke, 150 tak ada kan? Ini kalau teacher lukis, teacher ambil 150, sini 120, 150 di sini, paling atas sekali. Oke, coba gunakan koordinat yang dimana boleh carikan dia punya koordinat Y. Oke, nah, jadi teacher gunakan koordinat 40. Contohlah, kalau X sama dengan 40, saya ganti masuk. Oke, kamu boleh gunakan 150. Kamu punya graf panjang lagi kah? Kalau panjang lagi, kamu boleh plot 0, 150. Kalau macam teacher punya graf ini tidak dapat cari di mana 150, teacher kasih pendekkan. Teacher ambilkan itu S itu 40. Oke, teacher ganti. Oke, so 2Y 180, jadi Y sama dengan 90. Ini maksudnya 40, 90. Oke, teacher cari 40, 90. Di sini dia. Oke, kalau kamu mau gunakan 0, 150 boleh. Kalau kamu punya graf masih atas lagi lah. Atas lagi. Masuk teacher ada luang lagi. Oke, satu lagi 100 kosong. Oke, cari mana 100 kosong di sini. Oke, ambil pembaris, ya, garis. Oke, garis. Oke, and then kasih namakan. 2Y sama dengan negatif 3S tambah 300. Boleh? Nah, inilah garis lurus. Sekarang teacher mau berolek. Oke, berolek kita tengok ketasamaannya. Oke, mana satu kesamaan yang kita kena lihat seperti yang teacher tadi ada kotak-kotak tuh. Nah, inilah kotak-kotaknya. Ini. Oke. Nah, so kita baca dari Y. Y lebih kecil sama dengan 80. Kalau lebih kecil, ini garisan dia kan? Nih. Lebih kecil, bawah. Bawah dia. Oke. Kita mau cari kawasan R. Oke.
Lepas itu, ini pula 3Y lebih besar sama dengan. Mana dia punya garisan? Ini dia kan? Nah, kalau lebih besar, atas. Di sini dia. Boleh ya? Oke. Seterusnya, ini pula. Saya pakai warna merah. 2Y lebih kecil sama dengan. Mana dia punya garis lurus? Ini dia. Kan? Kalau lebih kecil, bawahnya. Di sini dia. Nah, jadi, kamu boleh nampak mana satu kawasan yang mempunyai 3 warna? Hah? Mana dia? Adalah sini. Sini saja. Oke, nah, kamu pun loleklah masa tu. Nah, yang tak ada kaitan itu padam. Nah, ini kasih padam. Padam dia. Oke, yang tak ada kaitan sila padam. Hmm. Hmm. Uyung. Uyung. Oke. Nah. Tidak termasuk sini ya. Nah, sini tidak termasuk ayah. Oke. Ada kaitan padam. Boleh? Nah, ini melepasi pula. Oke ya. Ada soalan untuk ini, lolekan? Boleh ya, Soa? Oke. Nah, jadi itu kawasan R-nya. Boleh? Nah. Boleh, teacher. Oke ya. Itu baru Roman 2. Oke ya. Oke, so lihat kepada Roman yang ketiga. Mana Roman 3 nih? Oke. Soalan. Oke, lihat Roman 3. Lihat soalannya. Gunakan graf Anda, jawab soalan yang berikut. Dia minta kamu gunakan graf, jawab soalan. Oke. A. Carikan julat bilangan cendera mata B. Oke. Cendera mata B kamu ialah dipasi Y kan? Dia minta cari julat. Boleh dihasilkan jika 60 unit cendera mata A dihasilkan. Maksudnya 60 unit ini adalah milik kepada cendera mata A. Tapi cendera mata A adalah dipasi S kan? Oke, so lucu kamu punya kertas graf, cari di mana 60 dipasi X. Nah, di sini kan? Oke, ambilkan pembaris. Oke, ambilkan pembaris. Ini teacher mau gunakan warna warna hijau. Warna kuning. Oke. Gunakan pembaris. Ini 60 kan? Oke. Kita buatkan satu garisan. Ayo. Di sini dia. Boleh nampak? Yang warna hitam. 60. Baik. Kita mau warna kuning bah.
Di sini 60. Lalu kecil. Oke, 60. Nah, sini. Boleh nampak warna kuning? Oke. So, ini 60. Dia mau minta cari cendera mata B. B yang di pasi Y. Oke, ambil pembaris juga. Oke. Ini kamu lihat berapa dia punya nilainya. Warna kuning. Di sini pun sama. Julat maksudnya dia adalah di antara. Oke. So, yang di situ kamu dapat dua nilai. Satu ialah di sini. Satu ialah di sini. Kan? Ini ialah julat. Julat untuk cendera mata B yaitu Y. Kan? Y. Oke. Kalau untuk ini kamu kena ingat dia mesti cari nilai di kawasan R. Oke, mesti cari nilai di kawasan R di mana ini ini adalah minimum. Kalau dia cakap carikan minimum untuk cendera mata B. Inilah dia punya kawasan di situ. Ini paling bawah, ini minimum, ini maksimum. Oke, jika soalan dia ada tanyalah. Cari bilangan minimum, minimumnya ialah 10. Cari bilangan maksimum 60. Disebabkan dia cari julat. So, julatnya adalah dia Y kan? Di antara 10 dengan 60. Ini kan bacaan 10. Boleh ya? Oke, lihat yang ke B. Ini A. Lihat B. Oke, jika keuntungan yang dihasilkan oleh cendera mata A dan cendera mata B masing-masing ialah RM3 dan RM6 setiap unit, cari keuntungan maksimum yang mungkin. Ini keuntungan kan? Oke, kalau keuntungan untuk cendera mata A ialah RM3 kan? So, maksudnya B itu kita kena cari fungsi objektif. Oke, fungsi objektif itu formulanya ialah K sama dengan AX tambah BY. Ini biasanya untuk cari keuntungan duit. Money, profit. Oke, jadi K sama dengan 3X tambah 6Y. X itu adalah RM3, Y itu adalah RM6. Oke, Y itu adalah cendera mata B. Faham ini fungsi objektif? Oke ya. So, yang di situ saya mau cari keuntungan. Oke, saya mau cari keuntungan. K sama dengan 3X tambah 6Y. K ini saya letak apa-apa nilai pun boleh. Yang penting boleh bahagi 3, yang boleh bahagi 6 dengan tepat. Fahamkah? Oke, K ini. Oke, contoh. Saya letak sebarangan nilai. Oke, saya letak 300. Kenapa saya letak 300? Sebab 300 boleh bahagi 3 kan? Ini punya 3. 300 boleh bahagi dengan 6 kan? Kalau kamu tidak suka 300, kamu mau letak 600 pun boleh, tak ada masalah. Kan kita cakap K itu kamu boleh letak apa-apa nombor yang penting boleh bahagi dengan di sini. Kenapa teacher mau tulis begitu? Sebab nanti saya mau cari persamaan garis lurus. Oke, jadi di situ saya letak 300. Saya ambil 300 ya. Oke, 300 sama dengan 3S tambah 6Y. Oke, saya mau cari garis lurus. Saya mau lukis di kertas graf. Jadi sama juga saya letak X sama dengan 0, saya cari Y. 300 sama dengan 3 darab 0 tambah 6Y.
Jadi Y-nya adalah 50. So, ini punya koordinat ialah 0, 50. Ya. Satu lagi. S0, satu lagi saya gunakan Y0 lah. Oke. Y sama dengan 0. Jadi 300 sama dengan 3S tambah 6 darab dengan 0. Jadi 300 bahagi dengan 3. Jadi S sama dengan 100. Jadi ini koordinat ialah 100, 0. Boleh? Oke. Selepas sudah cari koordinat, oke, saya pun mula lukis graf. Dia punya garisan, garis lurus dia. Oke, sekejap, teacher padam ini. Oke, jadi kamu cari di mana 050 dengan 100 kosong. Oke, so yang ini 60 tadi. Ini 20, ini 0, oke. 050 di sini dia. Oke. Ini 4 di sini. Oke, 050 di sini. Oke, di sini dia. Satu lagi 100 kosong. Nah, di situ dia. Ya. Saya ambil pembaris, buatkan satu garisan putus-putus. Nah, ini saya gunakan garis putus-putus. Oke, sebab dia adalah fungsi objektif. Senang ya. Oke, di sini. Oke, ini dia. Oke ya. Lukis dulu. Sudah lukis? Oke. Sudah lukis kah? Sudah. Sudah, teacher. Oke, keluarkan pembaris. Oke, keluarkan pembaris. Oke, letak begini. Oke, sudah? Oke. So, apabila kamu letak pembaris begini, yang garis putus-putus itu, saya mau cari di mana nilai maksimum. Sebab soalan dia mau minta cari keuntungan maksimum. Ada nampak perkataan maksimum? Maksudnya saya kena cari titik maksimumnya. Oke, jadi saya kena cari titik maksimum, saya gerakkan pembaris begini. Saya gerak. Pastikan selari. Di sini kan dia? Oke, begini. Oke, kamu gerak kamu punya pembaris. Di sini dia. Inilah dia punya titik maksimum. Ada nampak di sini? Sebab dia selali tuh. Bila kamu gerak kamu punya pembaris, pastikan adalah selali. Tak boleh begini. Gerak nih, mesti selali. Mau gerak. Nah, ini kan koordinat tuh, yang warna hitam. Oke, apa koordinatnya? Nah, jadi kamu baca koordinat lah. Kalau teacher baca, teacher punya koordinat ialah 46, 80. Kan? Kamu baca, kamu punya koordinat. 46, 80. Oke. Jadi, teacher pun kasih masuk ke dalam fungsi objektif tadi. Oke. K sama dengan 3S tambah 6Y ini.
Okey, teacher ambilkan koordinat 46 dengan 80, saya mau cari keuntungan maksimum. Maksimum maksudnya yang paling banyak. Jadi 3, 46 tambah dengan 6, 80. So, adalah 618. Boleh? Okey, dia punya titik 46, 80 mesti di kawasan R. Jangan di luar. Okey, di kawasan R. Paham? Boleh ini? Okey, so lihat yang apa nih? Yang ini B, ini B ya. Okey, lihat yang ke C. Okey, dia mau apa? Cari bilangan unit maksimum cendera mata A dan B yang boleh dihasilkan. Okey, jika syarikat itu ingin menghasilkan bilangan unit yang sama. Maksudnya dia mau unit yang sama tuh. Bilangan unit yang sama bagi kedua-dua cendera mata itu. Jadi bilangan unit yang sama. Okey, kalau saya ambil 80 tak boleh lah. Saya tak boleh ambil 80. Ini tak boleh. Sekejap, kita ambil pembaris dulu Okey. Sekejap. Okey. Ini. Saya tak boleh ambil 80. Sebab dia mau bilangan unit yang sama. Jadi kamu kena faham apa itu bilangan unit yang sama. Maksudnya kalau cendera mata 10, kalau cendera mata A 10, jadi cendera mata B pun mau 10 juga. Itu maksudnya bilangan unit yang sama. Okey. So yang di sini saya tak boleh ambil 80. Tengok. Kamu tengok kamu punya 80. Baik, saya punya pembaris nih. Okey, di sini 80. Tengok 80. Kalau saya punya S80, saya punya maksimum di atas ini cuma 30 saja. Tak boleh. Sebab dia mau bilangan unit yang sama. And then kamu tengok lagi. Kalau saya ambil 60, kalau cendera mata A 60, jadi saya punya maksimum yang di atas ini. Ini. Okey, di sini. Kan? Tengok, kalau saya ambil 60, jadi di sini pun 60. Itu adalah bilangan unit yang sama. Jadi maksudnya cendera mata A adalah 60. Jadi cendera mata B adalah 60. Sebab soalan dia mau bilangan unit yang sama. Boleh? Okey, fahamkah ini? Boleh 5 carnation? Masih blur-blur lagi kan? Okey, tidak apa. Kerja rumah buat soalan 2. Buat soalan 2 muka surat 153. Boleh? Itu buat. Okey, minggu depan cuti. Cuti hari Rabu itu teacher akan pincang kamu punya graf tu. Boleh? Okey kah tidak 5 carnation? Okey, teacher. Okey. Bila projek Jaya minggu depan hari Rabu kan? Maksudnya hari Selasa itu kamu kena hantar, teacher mau tengok kamu punya graf macam mana kamu lukis.
Bisa tahu kamu di antara kamu akan start di bahagian terutama yang bahagian C yang keuntungan tuh. Oke ya. So, buku kerja, muka surat 153 buat soalan 2. Oke, lepas itu muka surat 145 buat soalan 2, 3. Oke, muka surat 146 buat soalan 2, 3. Oke, itu buku kerja. Oke, lihat kamu punya buku modul. Oke, lihat kamu punya buku modul. Oke, buku modul muka surat 7. Aduh. Buat soalan 32, 34. Oke, muka surat 9. 43, 44, 45. Oke, ini adalah beza peringkat kedua. Boleh ya? Boleh? Oke, so yang minggu ini punya kerja rumah. Oke, yang hari Isnin itu sila buat Oke. Sila buat. Hari Sabtu ini kita akan pergi ke kelas tambahan. Kita akan mula dengan ulang kaji sudah tuh. Semua bab terlibat. Kecuali yang kinematik. Oke, kita ajar ni linear programming. Oke, ini adalah yang kertas 2. Boleh? So, itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you, teacher. Teacher, betul ke jawapan saya X1 3 tuh teacher? Mana? Soalan mana nih?